Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu jadual perlawanan Liga Perdana Inggeris yang akan berlangsung pada hujung minggu nanti. Hari Sabtu, Chelsea akan memulakan aksi minggu ini dengan menentang pasukan Luton Town pada jam 3 pagi nanti. Bournemouth akan bertemu dengan pasukan Spurs jam 7.30 petang. Pada pukul 10 malam pula, Arsenal akan bertemu dengan pasukan Fulham. Brentford akan bertemu dengan pasukan Crystal Palace. Everton akan bertemu dengan pasukan Wolves. Dan Manchester United akan menerima kunjungan pasukan Nottingham Forest di Old Trafford. Hari Ahad bermula jam 12.30 malam pula. Brighton akan bertemu dengan pasukan West Ham. Jam 9 malam, Burnley akan bertemu dengan pasukan Aston Villa. Dan Sheffield United akan bertemu dengan pasukan Manchester City. Manakala Liverpool pula akan bertemu dengan pasukan Newcastle United pada jam 11.30 malam. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan AFF U23. Malaysia ke separuh akhir tewaskan pasukan Timor Leste. Malaysia berjaya melangkah ke separuh akhir kejohanan AFF bawah 23 tahun selepas berjaya menang ke atas pasukan Timor Leste dalam perlawanan peringkat akhir kumpulan B. EA Leverkusen melakukan beberapa pertukaran, terutamanya pada jentera serangan skuad modal negara, dan pencaturan terbaru itu nyata memberikan kelebihan buat anak buahnya apabila berjaya membuka tirai jaringan seawal minit ke-5. Malaysia kemudiannya menggadaikan kedudukan pada minit ke-13 melalui jaringan Alif Rizwan. Timor Leste cuba bangkit dengan berjaya menjadikan satu gol melalui Olaga Xavier. Malaysia terus garang dalam babak kedua apabila berjaya menjadikan gol ketiga melalui Alif Hikmarizal pada minit ke-65, sekaligus memberikan kemenangan selesa buat pasukan bawah 23 negara. Menanti Malaysia di separuh akhir adalah pasukan Vietnam dan sudah pasti anak buah EA Leverkusen mahu membalas dendam di atas kekalahan sebelum ini. Aksi Liga Super, Kedah bergelut sebelum kalahkan pasukan Penang. Harapan pasukan Kedah untuk menebus kehampaan mereka selepas tersingkir daripada Piala Malaysia berjaya dengan menewaskan pasukan Penang FC 2-1 dalam aksi Liga Super semalam. Selepas kedua-dua pasukan tersingkir daripada aksi Piala Malaysia 2023, aksi tertunda ini diharap dapat membantu untuk menaikkan kembali semangat pasukan. Kedah terlebih dahulu berada di depan menerusi Fazrul Daniel Muhammad Nizam pada minit ke-7. Sang Kenari hanya mampu bertahan selama 24 minit dengan kelebihan satu jaringan sebelum Sony Saad berjaya menembak daripada jarak dekat untuk menewaskan Ifuk Akmal. Perlawanan semakin tegang dan akibatnya Adil Abdul Rauf terpaksa meninggalkan padang selepas menerima layangan kad kuning kedua. Kedah berjaya memanfaatkan kelebihan tersebut dengan menyumbat gol kedua sekaligus gol kemenangan mereka melalui Moses Atede pada minit akhir perlawanan. Kedah akan berdepan tugas sukar apabila akan bertemu dengan pasukan JDT di Stadium Darul Aman, dan sekiranya JDT berjaya mengalahkan pasukan Kedah, maka mereka akan dinobatkan selaku juara Liga Super buat kali ke-10 secara berturut-turut. Kad merah Alisson McAllister ditarik balik. Alisson McAllister dilaikan kad merah pada minit ke-58 selepas berlaku terjahan keras terhadap pemain Bournemouth ketika Liverpool menang 3-1 pada hujung minggu lalu. Telah berjaya ditarik balik. Liverpool yang tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil perlawanan pada ketika itu tidak menunggu lama untuk melakukan rayuan ke atas kesalahan pemain itu untuk tidak digantung seperti mana yang berlaku kepada Darwin Núñez pada awal musim lalu. Menurut daripada pengendali Liverpool, mereka bersetuju sekiranya kad kuning diberikan di atas kesalahan itu, tetapi pengadil terus memberikan kad merah dan itu sudah pasti tidak munasabah. Perkara ini disahkan sendiri oleh FA England menerusi laman media sosial rasmi milik mereka, dengan Alisson McAllister akan bermain dalam perlawanan seterusnya untuk menentang pasukan Newcastle United, dan keputusan itu sudah semestinya melegakan pihak pasukan Liverpool. Cani Chukwuemeka selamat menjalani pembedahan lutut. Pemain tengah pasukan Chelsea, Cani Chukwuemeka, selamat menjalani pembedahan lutut selepas perlawanan menentang pasukan West Ham hujung minggu lalu yang menyaksikan mereka tewas 3-1. Chukwuemeka terpaksa dikeluarkan selepas dia mengalami kecederaan pada lutut kirinya yang akan menyebabkan dia terpaksa berehat sehingga awal Oktober nanti. Perkara ini telah pun disahkan sendiri oleh pasukan perubatan Chelsea selepas pembedahan itu berjaya dilakukan dengan Chukwuemeka berkemungkinan terlepas 6 ataupun 7 perlawanan. Pochettino telah meletakkan Chukwuemeka dalam kesebelasan utama dalam 2 perlawanan pertama liga mereka, dan kini dia terpaksa mengubah sedikit strateginya dengan memilih pemain baru untuk menggantikan posisi tersebut. Mason Mount sah mengalami kecederaan. Pemain tengah Manchester United, Mason Mount, dilaporkan telah mengalami kecederaan
selepas mereka tewas 2-0 kepada pasukan Spurs pada hujung minggu lalu. Perkara itu telah pun disahkan sendiri oleh pihak Manchester United dengan Mount akan berehat selama beberapa minggu dan berkemungkinan akan berlatih semula selepas international break nanti. Mount menjadi pilihan utama Erik ten Hag selepas dia berada dalam kesebelasan utama dalam perlawanan pertama dan juga perlawanan kedua Liga. Dia terpaksa dikeluarkan pada minit ke-85 permainan dan tidak akan disenaraikan ketika perlawanan seterusnya menentang pasukan Nottingham Forest dan berkemungkinan juga terlepas asing menentang pasukan Arsenal di Emirates nanti. Ini sudah pasti bukan permulaan yang dimahukan oleh peminat Manchester United dan berharap Erik ten Hag dapat menyelesaikan isu ini dengan baik. Joan Lillo ganti Pep Guardiola. Joan Lillo yang juga merupakan pembantu jurulatih untuk Pep Guardiola di Manchester City akan mengambil alih sementara pasukan selepas Pep Guardiola terpaksa menjalani pembedahan di bahagian belakang semalam. Pep mungkin akan kembali selepas international break dan segala keputusan berkaitan dengan pemain akan ditugaskan sementara kepada Lillo. City mengesahkan perkara tersebut dengan memberikan kenyataan yang pembedahan itu telah berjaya dilakukan di Barcelona. Lillo yang berusia 57 tahun itu tidak mempunyai sebarang pengalaman selaku seorang pemain bola sepak profesional, memulakan kerjaya jurulatihnya seawal usia 16 tahun di Spanyol. Dia berjaya menjadi jurulatih termuda di La Liga ketika membawa pasukan Salamanca sebelum itu berhasil di divisi ketiga. Dia menyertai pasukan Pep Guardiola pada musim 2020 untuk menggantikan Mikel Arteta yang keluar untuk mengembangkan karier jurulatihnya bersama dengan pasukan Arsenal. Bayern Munich setuju jual sasaran pasukan Manchester United kepada pasukan Inter Milan. Bayern Munich akhirnya membuat keputusan untuk menjual Benjamin Pavard yang sebelum ini kuat dikaitkan dengan pasukan Manchester United kepada pasukan Inter Milan selepas bersetuju dengan segala syarat yang telah pun ditetapkan. United menjadikan Pavard sebagai sasaran utama mereka untuk menggantikan Harry Maguire, tetapi terpaksa menangguhkannya selepas Maguire menolak untuk berpindah ke pasukan West Ham United. Pavard yang semakin terdesak untuk berpindah keluar bersetuju untuk menyertai pasukan Inter dan berharap segalanya dapat diselesaikan dalam minggu ini juga. Paris Saint-Germain masih berharap untuk memperbaharui kontrak Mbappe. Paris Saint-Germain masih menaruh harapan untuk memperbaharui kontrak mereka bersama pasukan itu bagi mengelakkan dia keluar secara percuma pada hujung musim nanti. Menurut daripada pemilik pasukan Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, dia sendiri telah mengadakan perbincangan dengan pemain itu dan menganggap perkara tersebut berada dalam situasi yang positif. Real Madrid yang mengikuti rapat situasi yang berlaku telah pun memulakan tawaran sebanyak 120 juta euro untuk mereka dapatkan Mbappe, kurang 30 juta euro daripada apa yang PSG mahukan. Manchester United belum selesai dalam urusan perpindahan. Manchester United dijangka akan terus mendesak pihak pengurusan tertinggi mereka untuk mendapatkan seorang lagi pemain tengah dan penjaga gol sebelum jendela perpindahan kali ini ditutup. Mereka sudah mempunyai beberapa nama dalam senarai terkini, tetapi disebabkan penjualan beberapa pemain mereka masih gagal diselesaikan, maka mereka terpaksa menangguhkan dahulu kemasukan pemain baru nanti. Arsenal batalkan niat untuk dapatkan Jules Koundé. Arsenal yang sebelum ini dikaitkan dengan pemain Barcelona, Jules Koundé, bagi menggantikan Jurgen Timber yang terpaksa berehat panjang akibat ACL, terpaksa membatalkan niat mereka untuk mendapatkan pemain tersebut akibat melebihi kos perbelanjaan mereka. Mereka kini sedang memilih opsi yang lebih murah, sementara jendela perpindahan masih lagi dibuka. Eze Abdi sedia untuk dilepaskan. Barcelona bersedia untuk melepaskan Eze Abdi dengan mereka ada menerima tawaran daripada Serie A yang bernilai 20 juta euro. Real Betis juga dilaporkan berminat dengan pemain tersebut, sambil sebuah kelab daripada Arab Saudi juga sedang meneliti peluang untuk membawa masuk pemain itu ke sana. Liverpool berpeluang untuk dapatkan Ryan Gravenberch. Liverpool dilihat berpeluang untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Bayern Munich, Ryan Gravenberch. Walaupun pemain itu tidak diletakkan dalam senarai untuk dijual, Liverpool sempat melakukan perbincangan dengan pengendali mereka sendiri, iaitu Thomas Tuchel, dan sedang menunggu keputusan daripada pengendali itu sendiri. Lucas Paqueta tidak jadi ke pasukan Manchester City. West Ham yang sebelum ini sudah pun bersetuju untuk melepaskan Lucas Paqueta kepada pasukan Manchester City, terpaksa melupakan hasrat mereka itu selepas pemain tersebut berada di bawah siasatan akibat daripada kesalahan pertaruhan perlawanan. West Ham dilaporkan bersetuju dengan nilai 85 juta pound yang ditawarkan oleh pasukan City, tetapi City mengambil keputusan untuk tidak meneruskan tawaran tersebut. Hugo Lloris akan berhijrah. Hugo Lloris berkemungkinan besar akan berhijrah ke Lazio selepas pasukan Spurs bersetuju untuk mengadakan perbincangan dengan mereka. Proses masih lagi di peringkat awal dan perkembangan positif dapat dilihat setakat ini.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.